Duit pada pendapat saya ia merupakan satu aset ataupun komoditi yang sangat penting. Ia membolehkan saya mencapai impian saya ataupun keinginan saya dan juga memberikan keselesaan. Cakap pasal keselesaan, yang penting of course saya ingin memberikan kebahagiaan kepada ahli keluarga saya, terutamanya isteri dan juga anak-anak saya. Isteri merupakan pengaruh utama saya dalam membuat keputusan kewangan. Contohnya dengan membeli sesuatu barang yang mahal contohnya. So selalunya saya dan isteri akan membuat perbandingan harga dan kita akan compare dengan beberapa alternatif lain yang ada sebelum membuat suatu keputusan tu. Contohnya, baru-baru ini saya dan isteri membuat keputusan untuk mengubah suai ruang tamu. Jadi setelah diteliti, kita orang juga ada meminta quotation daripada beberapa vendor lah ataupun daripada kontraktor dan harganya sangat mahal. Oleh itu saya dan isteri membuat sedikit research di laman sosial, dan didapati sebenarnya nak buat renovation tu taklah susah sangat, sebenarnya boleh buat dan juga boleh buat sendiri. So oleh itu saya pun cuba try dekat online shopping dan kita telah membeli beberapa raw materials ataupun barang-barang untuk membuat ubah suai tersebut lah. Dan akhirnya saya dan isteri berjaya siapkan ubah suai tersebut dan kita dapat berjimat sebanyak lebih kurang 60% berbanding kalau saya appoint kontraktor untuk buat ubah suai tersebut. Dan yang paling penting, kami berbangga dengan hasil kerja sendiri. Semasa berusia awal 20-an, saya telah membuat beberapa keputusan kewangan yang tidak bijak. Salah satu keputusan kewangan yang salah yang saya telah buat ialah dengan membeli sebuah kereta import yang agak mahal dengan tujuan untuk bermegah-megah ataupun untuk menunjuk-nunjuk bahawa saya ni telah berjaya. Okey. Dan ditambah pula dengan keputusan yang kedua, saya membeli sebuah motosikal yang besar, okey, dan ianya sangat mahal dan membuatkan saya mengalami kesempitan hidup untuk membayar monthly payment tu. Untuk menampung perbelanjaan bulanan tu, saya terpaksa membuat kerja sampingan. Akhirnya saya terpaksa melepaskan kereta dan juga motor tersebut lah dan menggantikan dengan kereta ataupun motor yang lebih mampu milik. Tak salah untuk kita merasa sesuatu, okay? Tapi kita haruslah realistik dan juga hendaklah ukur baju di badan sendiri sebelum membuat suatu keputusan. Sebab tersalah langkah, kita akan merana selamanya. Kesilapan-kesilapan yang lalu telah membuatkan saya insaf, sedar bahawa saya perlu berubah. Apa yang saya lakukan ialah saya rombak semula kewangan saya susun semula saya punya cash flow dan dengan itu saya rasa lebih aman dan tenteram. Setelah dinilai dan setelah dirombak semula cash flow saya rasa okey. Bagi saya tak salah untuk saya mengejar impian ataupun ingin membeli sesuatu yang saya inginkan. Tetapi kesalahan saya ialah saya tiada perancangan yang khusus. Untuk mencapai sesuatu tu saya tak plan. Saya rasa nak beli, saya terus beli. Sebenarnya boleh beli, cuma kita kena ada perancangan yang baik. Macam mana kita nak capai ataupun macam mana kita nak beli tu. Saya dan isteri create satu WhatsApp group. Hanya ada saya dan isteri dan title group tu dinamakan Bajet Keluarga. So dalam bajet keluarga tu saya senaraikan beberapa item-item penting yang kita bayar setiap bulan. So kita pecahkan kepada beberapa kategori. Yang pertama saya listkan ialah hutang wajib ataupun pinjaman bank contohnya. So dalam hutang wajib ada rumah, ada kereta, baki hutang kad kredit dan sebagainya. So dengan list benda-benda macam ni saya dapat satu gambaran sama ada saya dah bayar ataupun saya belum bayar ataupun adakah ianya tertangguh. Yang kedua ialah takaful dan juga simpanan. Saya hasilkan duit saya untuk membuat bayaran kepada takaful diri sendiri, isteri dan juga anak-anak. So dengan adanya list ni, ia membolehkan saya track adakah insurans ataupun takaful ni masih tertangguh ataupun dah bayar. Okay, yang ketiga ialah perbelanjaan anak-anak. Contohnya yuran sekolah, kelas mengaji, tuition dan sebagainya.
Dan yang keempat ialah bill utility. Saya dan isteri juga meletakkan sedikit portion ataupun sedikit bahagian untuk perbelanjaan di luar jangka ataupun ad hoc expenses. Bagi saya, setiap orang pasti ataupun pernah melakukan kesilapan kewangan, tapi ianya tidak memberikan anda berserah kepada takdir. Anda sebenarnya masih belum terlambat untuk mengubah diri anda. Ataupun apa yang anda perlu buat ialah reset diri anda sendiri. Tak salah jika dulu awak ni seorang yang boros, sebab saya pernah buktikan diri saya ni boleh berubah dan saya menjadikan diri saya lebih baik daripada diri saya sebelum ni. Okey, contohnya bila kita cakap pasal reset, janganlah kita rasa malu untuk downgrade lifestyle ataupun gaya kehidupan kita sekarang ni. Jangan malu kerana jika anda malu, yang merananya diri anda sendiri. Tak salah jika anda change kereta awak daripada dulu yang kereta mahal kepada kereta tempatan yang lebih mampu untuk anda bayar. Jadi jangan jadikan benda itu sebagai alasan ataupun takdir untuk anda gagal selamanya. Jangan fikirkan orang lain apa perasaan orang terhadap saya dan sebagainya, tapi kita harus rasa diri kita selesa untuk teruskan kehidupan kita.